kita rasa besar hati kerana dapat menerima penerima anugerah Majlis Convocation Politeknik Brunei ke-10 ke studio Rampai Pagi hari ini. Tanpa buang masa, kita terus saja perkenalkan di sebelah kanan saya iaitu Dayang Natasha Anak Pawiyah, iaitu graduan Politeknik Brunei, dan di sebelah Natasha iaitu Nur Aina Syafina binti Rahaimi, iaitu graduan Politeknik Brunei, dan di sebelah Nur Aina Syafina iaitu Nur Alifah Shasha Syafiqah binti Muhammad Zain, iaitu graduan Politeknik Brunei, dan juga di hujung sekali bersama dengan Nur Farah Alia binti Haji Suhaimi, juga merupakan graduan Politeknik Brunei. Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sihat hari ini ya? Ceria hari ini? Ceria. Alhamdulillah, mana jadi ceria dapat dianugerahkan sempena dengan Majlis Convocation Politeknik Brunei yang ke-10. Jadi daripada Rampai Pagi mengucapkan terima kasih kerana datang ke Rampai Pagi, menyerikan lagi Rampai Pagi hari ini, dan rasanya ramai yang menyaksikan hari ini ya. Tadi cubalah untuk menyuntik semangat di kalangan semua penonton Rampai Pagi. Mungkin ada yang masih belajar, masih menuntut dan mungkin juga sesi hari ini dapatlah meningkatkan lagi motivasi pelajar-pelajar kita ni. Ya, ada sedikit latar belakang mengenai dengan Convocation Politeknik Brunei. Untuk pengetahuan semua, rasanya ramai yang sudah mengetahui Jana Mahirah. Ada dibawakan di radio televisyen Brunei, khususnya dalam berita yang baru lepas pada hari Khamis yang lepas, 24 hari bulan Oktober tahun 2024 telah pun diadakan Majlis Convocation Politeknik Brunei yang ke-10, di mana tadi telah menyaksikan seramai 882 orang graduan telah menerima sijil mereka level 5 diploma daripada Politeknik Brunei. Dan hari ini kita akan menemu ramah 4 orang yang telah pun dinobatkan sebagai pemenang penerima anugerah Majlis Convocation Politeknik Brunei yang ke-10. Jadi kita mulakan dulu daripada Dayang Natasha, mungkin dapat mengongsikan ataupun memperkenalkan diri masing-masing. Kita mulakan daripada Natasha. Silakan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasihlah mewakilkan kami berempat atas Rampai Pagi ini. Perkenalkan diri, saya Natasha Anak Pawiyah, mengambil jurusan perbidanan di Politeknik. Jadi macam mana? Mungkin boleh dapat mengongsikan bagaimana perasaan semasa dipilih menerima anugerah tersebut? Saya rasa sangat bersyukur, bangga dan gembiralah atas pencapaian saya ini. Mungkin saya boleh teruskan yang di sebelahnya. Daripada Aina. Perkenalkan diri dan juga perasaannya. Assalamualaikum, saya Nur Aina Syafina binti Rahaimi. Semasa menuntut di Politeknik, saya mengambil program dalam digital media. Semasa mendapat anugerah cemerlang, saya berasa bersangat syukur dan berpuas hatilah sebab unexpected lah mendapat. Betul sekali. Kalau daripada Alifah Shasha, macam mana perasaan, dan mungkin dapat diperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum, saya Nur Alifah Shasha Syafiqah binti Muhammad Zain, mengambil jurusan Diploma Tahap 5 dalam Thermal Power Plant Technology di Politeknik Brunei. Pada awalnya saya merasa terharu dan sangat bersyukur dapat mendapati anugerah pelajar cemerlang. Sukar untuk diungkapkan dengan kata-kata kegembiraan dan keseronokan yang melonjak dalam diri saya. Tetapi di sebalik keseronokan awal itu, saya merasakan rasa penghargaan yang mendalam untuk semua orang yang telah memainkan peranan dalam perjalanan pelajaran saya di Politeknik selama 3 tahun. Ya, kita akan berkenalan lagi yang di hujung sekali. Mungkin dapat perkenalkan diri dan juga perasaan. Saya Nur Farah Alia binti Haji Suhaimi, telah mengambil jurusan Perakanan dan Kewangan di Politeknik Brunei, menerima anugerah cemerlang aktiviti pergayaan level platinum. Saya merasa sangat terharu dan bersyukur atas pengiktirafan anugerah ini kerana ia menghargai komitmen saya dalam kegiatan luar akademik yang telah memberikan saya pengalaman berharga. Alhamdulillah, sampai datangnya berkenalan ni Auda dengan semua penerima anugerah Majlis Convocation Politeknik Brunei. Kalau kita lihat ni Auda dan juga Mahirah, latar belakang dari segi kajian yang mereka lakukan, pengajian, kursus yang diambil memang cukup variasi lah, berbeza. Banyaklah daripada bidang-bidang yang tertentu, dan semuanya menunjukkan penonjolan dari segi pencapaian akademik dan juga ECA seperti yang dikongsikan tadi.
Kalau tadi boleh teruskan saya wawancara hari ini. Kalau tadi bermula daripada Natasha, mungkin boleh dari hujung barangkali ya. Dari mulakan daripada yang hujung. Tadi tanyakan kepada Nur Farah tadi, betul? Betul. Nur Farah. Ani sekarang ni sudah menang, sudah menerima anugerah, dinobatkan sebagai penerima anugerah Maldives Convocation Polytechnic Brunei ya. Sempena ke convocation yang ke-10. Jadi soalan yang ingin tanyakan, apa lagi harapan ataupun yang ingin dicapai selepas memenangi anugerah ini, dan juga mungkin boleh dikongsikan sudah graduate dan apa yang dilakukan barangkali masa ini. Anugerah ini mengukuhkan lagi hasrat saya untuk terus aktif dalam pembangunan diri dan komuniti. Pada masa ini saya sedang menjalankan pembelajaran dalam ijazah sarjana muda dalam ekonomi dan kewangan. Selain itu, saya juga aktif terlibat dalam beberapa program belia antarabangsa yang memberi peluang untuk saya berbakti kepada komuniti. Di masa hadapan, saya berharap dapat menyumbang lebih banyak dalam bidang sosial dan pendidikan, serta melibatkan diri dalam inisiatif yang memberi impak positif kepada masyarakat, terutama di peringkat antarabangsa. Alhamdulillah. Jadi kita mau dengarkan juga daripada Syasha. Silakan. Saya harap ia akan dapat memberikan motivasi untuk terus berusaha mencapai kecemerlangan dan memberi inspirasi kepada orang lain. Saya juga berharap dapat menggunakan pengiktirafan itu untuk memberi kesan positif, sama ada melalui penyelidikan, bimbingan atau menyumbang kepada bidang saya dengan cara yang bermakna. Kau boleh tanyakan je yang di sebelahnya. Bagi saya, insyaAllah saya berharap mendapat kerja yang sesuai lah dan berkat mengikuti bidang saya lah dalam digital media kan, kerana sekarang ni pada masa inilah bergunalah yang orang-orang yang pandai membuat macam graphic design, membuat sebuah video pendek ataupun jadi director lah. So itulah saya mau macam insyaAllah nantilah mendapat kerja yang sesuai bagi saya. Satu hari nanti. Iya, betul sekali. Jadi menurut Natasha pula, kalau saya berharap dapat contribute lah untuk Brunei, and then memanfaatkan ilmu yang diperolehi semasa belajar di Politeknik Brunei dalam bidang yang saya ceburi. Tadi mengambil bidang perbidanan. Mungkin ramai yang menyaksikan hari ini ingin mengetahui macam mana rasanya belajar di Politeknik Brunei, mengambil bidang yang berbeza. Nanti kita tanyakan. Kalau untuk Natasha sendiri, mungkin boleh diceritakan pengalaman Natasha mengikuti kursus di Politeknik Brunei, dan mungkin juga disertakan kali soalan berikutnya. Mungkin rasanya soalan yang agak klise tapi penting untuk ditanyakan ni Mahira. Macam dalam kehidupan ini penuh dengan cabaran lah. Jadi siapa yang rasanya yang memberikan tani dorongan kalau dalam pada mungkin Natasha mempunyai masalah dalam pembelajaran, mungkin feeling a bit down, siapa yang rasanya sering memberikan dorongan dan sokongan dan sebagainya? Mungkin tadi boleh Natasha boleh kongsikan pengalaman dan kemudian dorongan. Ya, jadi sebelum itu Dini, mungkin ada penonton kita ni yang tertanya ni, bila sebetulnya ia berlangsung? Ianya berlangsung pada di penghujung bulan Oktober baru-baru ini, yang mana anugerah ini telah pun diraikan bersempena dengan Majlis Convocation Politeknik Brunei yang ke-10. Jadi ianya diadakan baru-baru ini di Hotel Mulia Berakas. Jadi kita terus seperti yang soalan yang telah pun diajukan seperti tadi. Pengalaman belajar. Pengalaman belajar unexpected lah juga, and then exciting, dan juga bermakna lah bagi saya. Kerana bukan saja ada mendapat academic knowledge, praktikal lah juga yang banyaknya. Jadi kursusnya selama 2 tahun setengah atau 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun. Jadi 3 tahun belajar dalam bidang perbidanan. Yang memberi dorongan dan sokongan? Terutamanya my parents dan nenek, dan serta orang yang tersayang juga dan kawan-kawan yang beri kekuatan dan semangat untuk mendorong saya untuk belajar inilah. Ya. Dan kalau menurut Aina Syafina sendiri, pengalaman belajar di Politeknik Brunei dan juga mungkin dapat mengkongsikan siapakah yang memberi dorongan selama ini? Alhamdulillah selama 3 tahun belajar di Politeknik Brunei,
I experience a lot lah and learned a lot. Macam melukis apa itulah. And juga masa during my attachment, di sanalah yang macam meluaskan lagi saya punya macam pengetahuan. Itulah. And then yang membagi saya semangat adalah ibu bapa saya dan kawan-kawan saya yang percaya kepada saya dari hari pertama lah masuk politeknik. And itu juga yang guru-guru saya yang telah mendidik dan membagi kata-kata semangat kepada saya selama pengajian saya lah di politeknik. Ya, kalau menurut Syasha sendiri bagaimana pula? Kalau bagi saya, sejujurnya selama 3 tahun tu sangat mencabarlah. Since kami adalah intake pertama dalam program ini, iaitu Thermal Power Plant. Terutamanya di awal pertama tahun pertama, di mana kami menghadapi wabak COVID-19 yang terpaksa belajar dalam atas talian. Selain itu juga menjalani internship kami selama hampir 1 tahun, itu juga sangat mencabarlah. Tapi banyak belajarlah je dalam 3 tahun ini. Ya. Jadi yang mendorong Syasha berjaya di Politeknik Brunei ini? Yang mendorong tu of course lah kedua ibu bapa, adik-beradik, rakan-rakan seperjuangan dan orang-orang yang terdekat lah. Rasanya menariknya Mahirah yang dapat kami ambil daripada perkongsian tadi, bukan hanya teori ditekankan di kurikulum yang diajarkan di Politeknik Brunei, tapi pelajar-pelajar juga mempunyai kesempatan untuk melakukan penempatan kerja, internship dan sebagainya. Jadi dapat mencuba mengaplikasikan apa saja yang diajar dalam kelasnya, dilihat dapat orang di in real world lah dalam dunia pekerjaan. Betul sekali. Jadi terus bersama terus dengan Farah. Mungkin saya punya course is not macam they are very practical. Mine is more to dalam kelas. So ia menunjukkan kolaboratif dan di antara satu kelas lah. Dan COVID-19 adalah salah satu cabaran bagi kami semua sebab terutamanya saya dari O level ke HND adalah gap yang sangat besar di antara umur-umur kawan rakan sebaya. Tapi dengan dorongan Politeknik Brunei juga, bahagian hal ehwal pelajar yang telah mendorong saya untuk mendapatkan anugerah ini, dan terutamanya ibu bapa dan rakan-rakan yang selalu mendorong saya untuk percaya kepada diri saya dapat ke sejauh ini. Alhamdulillah. Jadi sebagai penerima anugerah cemerlang aktiviti penggayaan level platinum, iaitu anugerah tertinggi. Jadi adakah Farah sendiri terlibat dalam aktiviti kokurikulum atau kemasyarakatan selain daripada penglibatan dalam pengajian, sehingga Farah telah pun menerima anugerah cemerlang aktiviti penggayaan level platinum ini? Alhamdulillah, ya, saya terlibat dalam pelbagai kurikulum dan kemasyarakatan semasa di Politeknik Brunei. Antaranya termasuk ASEAN Model Meeting 2023, di mana saya merupakan salah satu seorang daripada delegasi terpilih dari Brunei. Selain itu, saya juga menyertai program kesukarelawan antarabangsa seperti Empowering Youth Across ASEAN yang memberi peluang kepada saya untuk mengaplikasikan kemahiran saya di negeri ASEAN yang lain. Di samping itu, saya berpeluang menjadi Presiden Wanita pertama di Majlis Perwakilan Pelajar. Penglibatan ini telah membentuk kemahiran, kepimpinan dan kolaborasi saya yang akhirnya melayakkan saya untuk menerima anugerah ini. Jadi kalau tadi dengarkan juga Mahirah dan juga Lutfi, memang cukup rounded lah, banyak sebenarnya penglibatan beliau dari segi portfolio kejayaan beliau, dan juga penglibatan memang cukup banyak sekali. Dan memang layaklah dinobatkan sebagai penerima anugerah yang baru dikongsikan tadi. Banyak soalan yang ingin tanyakan, tapi apakah dayanya orang Mahirah di atas kebertasan waktu, mungkin tadi ajukan saya soalan terakhir. Nasihat ramai yang menyaksikan hari ini, pelajar-pelajar kita ni, ataupun mungkin yang ingin belajar, ingin menyambung ke Politeknik Brunei khasnya lah. Jadi apa rasanya yang ingin disampaikan kepada mereka? Tadi mulakan daripada siapa ni? Dari sini kan? Dari Natasha, silakan. Bagi yang berminat untuk melanjutkan pengajian ke Politeknik Brunei, nasihat saya adalah untuk
sentiasa berpeganglah arah matlamat diri dan jangan putus asa kalau ada menghadapi cabaran. Selalu confident lah dan yakin dengan the chosen. Jadi kalau daripada Aina sendiri, bagaimana? Bagi saya menasihatkan bagi pelajar-pelajar yang masih belajar di Politeknik atau mahu belajar di Politeknik, saya menasihatkan janganlah berputus asa dan janganlah lupa berdoa dan janganlah lupa berusaha lah. Itulah one of my 3 things lah. And insyaAllah lah nanti kalau kami percaya kepada diri sendiri, insyaAllah kami sampailah hajat itu nanti. Ya, dan daripada Syasha? Bagi saya pula, nasihat saya adalah untuk teruskan berusaha, jangan menyerah. Rehat boleh tapi jangan berhenti. Sentiasa buat yang terbaik, jaga disiplin, jaga tingkah laku, jaga kesihatan dan jaga keberkatan antara guru, ibu bapa. Sesungguhnya itu adalah kunci kejayaan sebenarnya. Dan paling penting ialah jaga solat dan banyakkan berdoa. Dan last sekali daripada Farah. Kepada pelajar Politeknik Brunei, manfaatkan setiap peluang yang ada, sama ada di dalam kelas atau di luar kelas. Jangan takut untuk mencuba perkara baharu yang terlibat dalam aktiviti membangunkan diri. Bagi yang berminat menyambung di pengajian, Politeknik Brunei menawarkan pengalaman yang unik dan kaya. Jadikan ia sebagai platform untuk mengembangkan potensi dan mencapai impian anda. Alhamdulillah. Jadi Bapak kita ucapkan ribuan terima kasih ya kepada penerima-penerima anugerah bagi anugerah cemerlang 2024 Politeknik Brunei, dan syabas dan tahniah sekali lagi kita ucapkan, dan kita mudah-mudahan kejayaan terus mengiringi bis kita juga ya. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Jumpa lagi. Ya.